kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Di ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Di ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Di ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku,
perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Luar biasa, di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu.
perjalananku. Kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Apa khabar semua sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian? Alhamdulillah bertemu kita lagi pada pagi 7 Ramadan hari ini. Ya, mudah-mudahan semua sahabat-sahabat Mihrab berada dalam rahmat Allah, keampunan daripada Allah, pandangan Allah, kasih sayang Allah. Apa khabar Puan Nadirah, Puan Nursitah Jaafar? Begitu juga doa ustazah kepada Puan Nur Fazliati Ahmad, kepada Puan Roza Khan Azura Muhammad. Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua terus tekan butang share dengan sahabat-sahabat, dengan adik-beradik, ya. Jangan lupakan adik-beradik kita. Kadang-kadang kita banyak mendengar peringatan, tapi adik-beradik kita mungkin tidak bersama-sama dengan kita. Jadi jangan lupa tag mereka, ya, share dengan mereka, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang mereka akan dengar daripada perkongsian ini, insya-Allah. Kepada Anis Raihana, semoga sihat hendaknya, insya-Allah. Pada Puan Rosita Syaparuddin, kepada Encik Kifli Zul, apa khabar Encik Kifli? Alhamdulillah, mohon share dengan para muslimin yang lain, ya, insya-Allah. Sahabat ustazah, kepada Puan Aziz Buyung, kepada Intan Sumayyah, kepada Puan Nur Ba'i Muhammad dan seluruh sahabat-sahabat, ya, yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah merahmati kita. Ya Allah mengurniakan kepada kita semua taufik dan hidayah daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, ustazah mengambil peluang, ya, kebersamaan kita pada hari ini untuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ustazah petik beberapa doa, ya. Kita berdoa semoga Allah memustajabkan doa-doa kita, insya-Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil azizil jabbar. Alhamdulillahil kabiril muta'al. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Alhamdulillahil khaliqil mukhtar. يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم احفظ الإسلام من كيد أعدائه، واجعل كيدهم في نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. اللهم انصرنا بالإسلام
وانصر الإسلام بنا وأحينا على الإيمان به والجهاد في سبيله وأمتنا على نهجه وشريعتك التي رضيتها لنا دينا وطريقا قويما يوصلنا إلى رحابك العظيمة في جناتك الكريمة يا خير من سئل وأكرم من أعطى وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita menyambung kembali perbincangan kita, bicara kita pada pagi lepas. Pagi semalam pada 6 Ramadan, di mana kita bercakap tentang rehatlah wahai hati. Dan hari ini kita bercakap tentang hati yang lelah. Janganlah hati menjadi lelah. Jadi sebenarnya pada tema yang sama, cuma Ustazah ubah sikitlah tajuk dia. Sebenarnya sambungan kepada perbincangan kita yang semalam. Sahabat-sahabat sekalian, semalam Ustazah kongsikan tentang satu ayat. Tetapi Ustazah tidak menyebut ayat apa dan surah apa. Jadi hari ini Ustazah menyebutlah ayatnya dan surahnya, iaitu ayat 16 hingga 17 surah Al-A'raf. Di mana di dalamnya surah Al-A'raf 16 hingga 17. Di mana Allah berfirman di dalamnya tentang dendam kesumat syaitan laknatullah, iblis laknatullah, yang berdendam, yang memusuhi manusia, anak-anak Adam. Dan tengok bagaimana iblis ini dia attack kepada syukur, kepada sistem syukur dalam diri manusia. Syukur ni ada sistem yang lengkap dalam diri kita, sahabat-sahabat sekalian. Kenapa Ustaz katakan sistemnya lengkap? Ini semacam satu software yang sangat sempurna. Kerana ia melibatkan macam-macam panca indera, pelbagai panca indera, sense yang ada pada kita, deria yang ada pada kita. Kadang-kadang sistem tu jadi terganggu. Kenapa? Sebab mata kita tidak boleh melihat nikmat. Kadang-kadang sistem tu terganggu sebab telinga kita sudah dipenuhi dengan perkataan-perkataan yang buruk. Lebih senang mendengar gosip, lebih senang mendengar perkara melalaikan, lebih senang mendengar umpat keji dan sebagainya, perbincangan-perbincangan keduniaan. So telinga ini tidak menjadi sistem yang menambah baik syukur yang ada pada diri kita. Demikian juga dengan pemikiran, sahabat-sahabat sekalian. Iblis attack kepada pemikiran kita. Kenapa? Sebab hujung jatuhnya wala tajidu aktsarahum minasyakirin, sehingga kamu dapati tidak ramai yang bersyukur di kalangan manusia. Diganggu pola pemikiran kita. Sahabat-sahabat sekalian, pemikiran ini tuan-puan sekalian, sekurang-kurangnya ada 5 perkara. Ada 5 perkara yang difikirkan oleh akal kita, oleh pemikiran kita, dan insya-Allah ia akan membawa kepada memperkasakan kesyukuran dalam hati kita. 5 perkara tersebut Ustaz akan sebut secara sepintas lalu, sahabat-sahabat. Dan 5 perkara ni lekatkan dalam fikiran kita. Boleh nak catat dalam nota, tapi ada banyak nota-nota kita yang hanya tinggal dalam buku, yang hanya tinggal dalam nota. Ustazah pun sama, sedangkan sepatutnya kita tu menjiwai, menghayati, biar ingat sungguh. 5 perkara tuan-puan sekalian dalam pola pemikiran kita, dalam pemikiran akan membentuk, memperkasakan sistem syukur dalam diri kita. Yang pertama apa dia? Merenung, menghayati, tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Gunakanlah akal kita sejajar dengan apa yang disebut dalam kalamullah. Daripada ayat 1 suratul Baqarah ataupun kita ambil seawal suratul Fatihah sampailah habis surah An-Nas, tuan-puan sekalian. Bagaimana Al-Quran, kalamullah, nak bawa pemikiran kita, nak bawa hati kita untuk apa? Untuk berehat dalam satu pengembaraan yang sangat indah, yang sangat cantik. Bagaimana kalau kita bersama dengan Quran, kita tak rasa lelah. Fikiran kita semakin bersinar, otak kita semakin bercahaya. Bukan semakin penat, bukan semakin semakin tak sihat, tak cergas, tak. Dia terbalik. Bila kita bersama dengan Al-Quran, ya Allah, fikiran kita lebih cergas, hati kita lebih semangat. Daripada awal, ambillah suratul Fatihah, lihat bagaimana Allah bawa kita meneroka alam ini melalui Al-Quran. Bukan saja alam dunia, bahkan sampai kepada alam akhirat. Daripada ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tengok bagaimana nilai syukur yang telah digarap pada awal lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Sebab itu pemikiran kita sahabat-sahabat sekalian yang nak memperkasakan sistem syukur ini, nombor 1, kena bersama dengan Quran.
Ya, kena kaji Al-Quran, kena fahami Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Barulah pemikiran tu pemikiran yang jernih. Ya, pemikiran kita sesuai, fahaman kita dengan fahaman Al-Quran. Kalau tidak, tuan puan sekalian, masuk fahaman materialisme, ya, materialistik dalam pemikiran kita, kita boleh bayang bagaimana lelahnya yang akan berlaku dalam hidup kita. Kalau masuk fahaman individualisme, ya, ataupun menjadikan kita seorang yang bersifat individualistik, kita akan tahulah macam mana penatnya diri kita sebab kita hanya hidup untuk menjaga kepentingan peribadi kita semata-mata. Kita akan bertemu sahabat-sahabat dengan sebuah kehidupan yang tidak dapat dikatakan, tidak dapat bertemu dengan rasa cukup. Allahu Akbar. Kerana apa? Kerana diserang oleh fahaman materialisme dengan individualisme ataupun materialistik dan individualistik. Itu tidak pernah bertemu dengan perasaan cukup sahabat-sahabat. Ya, dikumpul. Ustaz pernah cerita kan, ya, bagaimana ada saja orang, kereta pun sampai 20. Motosikal besar pun 20, tuan-puan sekalian. Ya, tak sempat sebulan sekali je boleh buka gudang tu untuk tengok kereta dan kira. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, kita nak kena faham sama macam fahaman Quran. Kita baca suratul Kahfi tiap-tiap minggu. Ya, kita kena faham betul-betul macam mana idealisme suratul Kahfi. Bagaimana fikrah suratul Kahfi. Ustaz ambil contoh ya tuan-puan sekalian. Nikmat ni, nikmat, contoh ya, ada satu nikmat namanya tamalluk. Ya, tamalluk ni maknanya nikmat untuk memiliki. Ada nikmat namanya nikmat untuk merasai. Ustazah lupa dah dia punya bahasa Arabnya. Baru je bincang dengan Dr. Azhar. Ya, ada nikmat namanya nikmat tamalluk, nikmat nak menguasai, nikmat nak memiliki, dan ada nikmat namanya nikmat nak merasai. Sahabat-sahabat cuba tengok macam mana lelahnya hidup orang. Sama ada nikmat untuk merasai ataupun nikmat untuk memiliki. Ya, kalau kita tak boleh pandu otak kita, pemikiran kita dengan Quran, tengok nanti ketika mana seseorang itu ia diserang dengan penyakit nak memiliki. Sahabat-sahabat, Ustazah bawa satu analogi. Sebuah rumah yang sangat besar. Ada 15 buah bilik. Ada swimming pool, ada sauna, ada spa, ada segala macam. Ya, dimiliki oleh seorang yang amat kaya dan dia ada 5 orang pembantu rumah. Orang kaya ni tuan-puan sekalian, ya, bekerja pagi sampai malam. Kebanyakan masanya berada di luar negara. Kebanyakan masanya kena sewa hotel, kena menginap di tempat lain. Tapi pembantu rumah dia 5 orang ni memang tak ke mana-mana, memang duduk kat rumah dia. Ya, cuba dengarkan apa yang akan Ustazah huraikan. Baik. Kalau kita lihat sahabat-sahabat sekalian yang mempunyai rumah yang sangat besar, 15 buah bilik tu, dia terus bekerja. Dia beli lagi rumah kat London, rumah dekat Australia, rumah dekat US sana. Ya, kalau boleh, kebanyakan negara-negara yang tersohor ni, dia nak ada rumah dekat sana. Sudah tentu dia tidak akan dapat menikmati rumah-rumah tersebut. Sudah tentu dia tak akan dapat merasai rumah-rumah tersebut. Pasti tidak. Ya, yang menikmati, yang merasai, bestnya rumah besar. Ya, yang merasai, bestnya aircon dalam rumah ni sentiasa sejuk je, tak pernah panas, adalah pembantu rumah yang 5 orang. Ya, tapi yang tuan empunya rumah tadi berpanah-panahlah dekat luar. Bersusah payahlah naik kapal terbang, turun kapal terbang, naik kapal terbang, turun kapal terbang. Tapi tuan-puan sekalian, dahsyat lagi perasaan ingin memiliki. Dahsyat lagi perasaan ingin menguasai. Ya, padahal kalau kita fikir, nikmati je lah yang ada tu. Ya, tengok macam mana pembantu-pembantu tu menikmati. Tapi kalau kita tanya juga kepada pembantu-pembantu tu tuan-puan sekalian, mereka pun kemungkinan besar tidak dapat juga menikmati sungguh-sungguh. Dalam hati tu ada lagi ruang. Ruang apa? Ruang rasa tak cukup, ruang rasa tak seronok, ruang nak rumah pula, ruang nak itu, ruang nak ini. Walaupun 10 tahun dah duduk kat rumah tu. Maknanya manusia ni tuan-puan sekalian, dia akan pergi kepada apa? Kalau kita tak berjaga-jaga, penyakit nak memiliki, nak menguasai. Saya nak memiliki 30 buah kereta. Saya nak memiliki 15 buah rumah. Saya nak memiliki tanah sana, tanah situ, tanah ini, tanah itu.
Nak memiliki tuan-puan, nak memiliki. Penat. Dalam surah Al-Kahfi Allah menceritakan tentang kebun tuan-puan sekalian. Ya, tentang dua orang. Dua orang yang merasakan dia memiliki itu dan ini. Dia ada kebun yang hebat. Dan seorang lagi yang beriman kepada Allah, yang mentauhidkan Allah, yang tahu semuanya adalah hak milik Allah. Allah cuma nak uji saja. Sahabat-sahabat boleh dapat poin Ustazah pada pagi ni. Bagaimana teruknya kita kalau kita sudah diserang penyakit ingin memiliki. Ya, duit kita 2-3 juta, 5-6 bilion dalam bank. Itu cuma angka tuan-puan. Takkan pernah ada terbentang depan mata kita. Tapi kerana ingin memiliki yang sangat kuat tuan-puan sekalian. Ya, bahkan kalau kita kata untuk merasai, untuk menikmati, yang kita nikmati apa yang kita beli je lah. Nasi sepinggan, baju sehelai, ya, kereta sebuah. Tapi dahsyatnya manusia ketika mana kita tak jaga sistem syukur dalam diri kita, lelah, penat. Ya, penat yang amat-amat. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, boleh saja untuk jadi kaya. Tapi bukan untuk memiliki tuan-puan. Ya, tapi untuk membantu, untuk menolong, untuk berkebajikan. Ya, silakan. Itu nanti Allah akan jaga. Hati kita tidak penat. Tubuh badan kita tidak lelah. Yang pertama adalah merenung ya ayat-ayat Quran supaya sejajar pemikiran gaya hidup kita dengan Quran. Yang kedua sahabat-sahabat sekalian ialah ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah adalah alam sejagat ini, alam semesta ini. Kita meneroka, kita mencari, kita mengkaji, kita mengambil manfaat daripada apa yang Allah ciptakan. Di sana akan lahir saintis. Di sana akan lahir ahli-ahli teknologi. Di sana akan lahir pakar-pakar bidang tuan-puan sekalian. Kenapa? Sebab kita mengkaji ayat-ayat kauniyah, kita mengkaji alam. Ya, minyak, apa kegunaannya, macam mana cara nak dapatkannya. Emas, apa kegunaannya, macam mana cara nak dapatkannya. Bagaimana nak perkasakan ekonomi umat Islam. Kita nak jadi khalifah. So kita akan meneroka, mengkaji ayat-ayat kauniyah ataupun alam semesta, apa saja yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Otak kita akan sibuk. Ya, mengkaji dan mengkaji. Tapi semuanya itu ada kenikmatan dia, ada kelazatan dia. Sebab kita tahu bahawa sistem yang paling penting adalah menentukan tujuan. Tujuan kita adalah untuk ya menjalankan amanah sebagai khalifah Allah. Sahabat-sahabat sekalian, yang ketiga, pemikiran kita ni tak nak bagi hati kita penat. Kita sibuklah memikirkan nikmat-nikmat Allah. Sibuk fikirkan nikmat sangat banyak. Ya, Ustazah bacakan sepotong ayat Quran daripada surah An-Naml, surah Semut, ayat yang ke-40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Sadaqallahul Azim. Allah berfirman ini dalam surah ini menceritakan tentang ucapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah termasuk kurniaan Tuhanku. Liyabluwani, Tuhan aku nak menguji aku. Aashkuru am akfur. Apakah aku bersyukur ataupun aku kufur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maknanya dia membawakan kebaikan kepada dirinya sendiri. Wa man kafar fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Ustazah tidak nak berlama-lama dalam bercakap tentang poin yang ketiga, iaitu tentang nikmat-nikmat, kerana semalam juga Ustazah telah mengulas tentang ini. Yang keempat, sibukkanlah pemikiran kita, sibukkanlah hati kita memikirkan tentang tanggungjawab, memikirkan tentang amanah-amanah. Ya betul, kalau kita fikir-fikirkan, serabut ya Ustazah fikir pasal amanah, serabut fikir pasal tanggungjawab ni. Tapi tuan-puan, kalau kita memikirkannya kerana kejujuran dan ketulusan kita untuk menyempurnakan sedaya dan semampu kita ya untuk melaksanakan amanah tersebut, maka Allah akan bantu, Allah akan tolong.
Setiap kali Allah menurunkan pertolongan dan bantuan ataupun setiap kali kita berada pada keadaan dibantu dan ditolong oleh Allah, pasti ketika itu kita dalam keadaan yang murtah, dalam keadaan yang rehat, dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang lapang. Yang jadi kelam kelibut tu, yang jadi risau dan segala macam tu tuan-puan, yang jadi takut macam-macam tu kenapa? Sebab kita ketika mana berfikir tentang tanggungjawab, berfikir tentang tugasan kita, tapi kita tidak ada, maknanya tidak bersambung dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, tak bersandar dengan Allah. Kalau tak bersandar dengan Allah, memang susah. Dalam bab menyempurnakan tanggungjawab dan tugasan, ada beberapa tugas yang kita kena pastikan. Yang pertama ialah menyempurnakan ikhtiar. Kita bukan maknanya lepas tangan. Bukan lepas tangan tuan-puan sekalian, tapi kita menyempurnakan ikhtiar. Cari jalan untuk belajar, cari tahu apa tekniknya, kemudian aplikasikan teknik yang kita tahu, ilmu yang kita tahu dalam apa jua bidang yang kita nak sempurnakan tugas ini. Maka ketika itu insya-Allah kita telah menepati ciri yang pertama, iaitu menyempurnakan ikhtiar. Yang kedua, kita melengkapkannya dengan keindahan doa. Doa selalu. Dan yang ketiga, kita menguatkannya dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ustazah ambil contoh tuan-puan sekalian. Contohnya dalam mendidik anak-anak. Masya Allah. Kadang-kadang penat kita berfikir. Kita berfikir anak kita nak jadi apa? Anak kita nak jadi apa? Kalau ada 5 anak, berfikir untuk 5 orang anak nak jadi apa? Kadang-kadang ia menggusarkan, ia melelahkan dan memenatkan. Fikir begitu begini. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita berfikir anak kita nak jadi siapa? Ini mungkin main dengan bahasa sikitlah. Anak kita nak jadi apa dengan anak kita nak jadi siapa ni berbeza. Siapa ni menggambarkan ketokohan. Siapa ni menggambarkan satu personality. Satu personality. Bukan nak jadi apa. Manusia boleh jadi orang kaya, boleh jadi businessman, boleh jadi macam-macam lah. Tapi kalau tidak ada harga di sisi Allah, tapi kalau tidak mendapat pandangan Allah, itu hanya umpama menjadi apalah. Menjadi apa? Macam barang je. Macam benda je tuan-puan. Tapi bukan menjadi siapa. Jadi yang kita nak fikirkan apa dia? Anak kita ni nak jadi siapa? Kalau sebut nak jadi siapa, Allah telah memberikan garis panduan yang banyak dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah jauhkan dia, selamatkan dia daripada azab api neraka dan Allah masukkan dia dalam syurga, faqad faz, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Maka sesungguhnya dia telah berhasil dan telah beruntung. Jadi kita letak anak-anak macam mana? Ya Allah, aku nak jadikan anak aku berjaya dalam kacamata perspektif agama. Yang dibawa oleh Al-Quran. Apa dia? Masya Allah, panjangnya tuan-puan. Panjang sangat perjalanannya. Sampai apa? Sampai anak kita diselamatkan daripada azab neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Maka itulah kejayaan yang sebenar-benar. Jadi Masya Allah, daripada situ kita sempurnakan ikhtiar. Daripada situ kita perbanyakkan doa. Insya Allah tuan-puan sekalian. Insya Allah, Allahul Musta'an. Semalam tuan-puan, Ustazah bertemu dengan seseorang daripada kaum keluarga Ustazah jugalah. Mungkin dia tak perasan apa yang dia cakap, tapi Ustazah sangat take note apa yang dia cakap. Dia kata dia kepenatan sikitlah tubuh badan dia cakap. Biasanya kalau dah pukul 10 malam tu memang dah tertidur lah adik. Dia kata memang dah tertidur lah. Jadi dia tu dengan, mungkinlah dia tak perasan kot yang dia cakap. Dia kata memang pukul 10 tu tak boleh buka mata dah, dia cakap. 10 malam. Start daripada pukul 3 pagi, dia cakap. Jadi Ustazah take note. Dia cakap tadi, dia bermula hidup dia, harian dia, Ramadan ni dengan pukul 3 pagi. Ustazah berfikir je apa yang dia cakap kan. Dia kata kalau macam tu dia lebih awal ni daripada Ustazah ni. Dia lebih awal bangun daripada Ustazah. Jauh awal dia daripada Ustazah. Ya Allah, pukul 3 pagi. Ustazah terbayangkan tuan-puan sekalian bagaimana tabungan doa dia. Terbayangkan tabungan doa dia untuk anak-anak dia. Kemudian saya terbayangkan anak-anak beliau. Saya terbayangkan anak-anak beliau yang Allah mudahkan cair Al-Quran. Hafazan Quran cair.
Terbayangkan anak-anak beliau yang Masya Allah, Subhanallah, walaupun tak ada sebahagiannya tidak ada pendidikan akademik secara formal, sebahagiannya ya. Tapi Masya Allah, jadi orang terbilang tuan-puan. Ya, jadi orang terbilang. Allah meletakkannya di tempat yang Masya Allah sangat memberi manfaat kepada manusia. Ya, ada yang jadi hakim musabaqah Al-Quran, hafazan Quran, peringkat kebangsaan dan sebagainya. Masya Allah, Subhanallah. Jadi bila dia sebut, bermulanya hari dia pukul 3 pagi, yang saya terbayang adalah, Masya Allah, beruntungnya anak-anak dia. Ya, tabungan doa daripada mak dia banyak. Terbayang tuan-puan. Dan terbayang 1 jam ataupun 2 jam beza masa kita dengan beliau tu, dia rasa macam, banyak tu dalam 2 jam doa tu. Kalau beza, katalah dia bangun pukul 3, kita bangun pukul 5, 2 jam tu lama. 2 jam tu Masya Allah, dia mungkin dah menangis, bengkak-bengkak mata. Ya, 2 jam tu dia mungkin dah istighfar dan Allah menurunkan keampunan untuk dia. Kita baru nak start. Kita baru nak tanya-tanya mata. Jadi ustazah pun ambil iktibar lah ya, daripada perbualan tak langsung semalam. Bila sahabat tu mengatakan, ya, beliau mengatakan hari dia bermula pada pukul 3 pagi, Masya Allah, yang ustazah jealous, ya, yang ustazah ribtah. Ribtah ni maknanya, kalaulah kita dapat buat macam tu kan ya, hebatlah ya. Maknanya boleh fight, boleh struggle, boleh mujahadah. Ia bangun pukul 3 pagi lagi mengirim doa. Ia merafak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi menyempurnakan ikhtiar, ya, menyempurnakan doa. Dan yang ketiga tuan-puan, menguatkan semuanya dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tak duduk pada situasi yang sangat dahsyat, ekstrim, seperti mana situasi yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ataupun pada ibu Nabi Musa alaihi salam. Ya, ibu Nabi Musa sebagai contoh. Oh, Masya Allah, macam mana ni? Ya, takutnya, bimbangnya, penat hati ni. Penat. Dia, kita kalau dapat penyakit takut, penyakit risau, penyakit bimbang, ya Allah, penatnya. Ya, boleh berubah sistem dalam badan. Darah tinggi naik. Ya, gula, paras gula boleh naik tuan-puan sekalian. Jadi apa yang berlaku kepada ibu Nabi Musa ialah menyempurnakan tawakal kepada Allah. La takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Tengok gabungan. Apa dia? Serah pada Allah. Tawakal pada Allah. Yakin bahawa Allah tidak akan mensia-siakan apa jua yang kita buat. Allah tak akan sia-siakan kesusahan kita, kesabaran kita, keyakinan kita, pergantungan kita kepada Allah. Semuanya Allah akan gantikan. Yang penting yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini contoh tuan-puan dalam bab didik anak-anak, tapi kita nak hati rehat. Walaupun hati kita rehat, ya, tubuh badan kita bekerja, fikiran kita bekerja, tapi alhamdulillah murtah. Apa makna murtah? Ya, tenang-tenang saja, lapang-lapang saja insya-Allah. Dan yang kelima, sahabat-sahabat sekalian, pola pemikiran yang melengkapkan sistem syukur tadi ialah ketika mana kita berfikir dan merenung kealpaan kita, kelalaian kita, taksir, ya, kekurangan kita, khilaf kita dalam kita menyempurnakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. Pasti tuan-puan sekalian, di sana ada banyak kelemahan. Banyak sangat kita terlepas, terlalai, terabai. Jadi kita memikir dalam bentuk muhasabah diri. Dan ia akan berterusan dengan apa? Dengan kita menambah baikkan diri kita. Ya, melakukan islah kepada diri kita. Kita taubat kepada Allah dan kita islah. Taubat, islah. Taubat, islah. Taubat dalam erti kata yang sebenar. Jangan mudah-mudah sengaja nak ulang balik dosa yang pernah kita buat. Tapi kita betul-betul bersungguh-sungguh mohon agar Allah jaga kita agar tidak terjebak dalam dosa yang sama. Taubat, islah. Taubat, islah. Itu adalah pada poin yang kelima dalam pola pemikiran yang bermanfaat yang akan mengukuhkan sistem syukur dalam diri kita. So kita boleh faham sahabat-sahabat, iblis dia akan kacau pemikiran ni. Dia akan kacau. Ya, pada tanggungjawab. Tak apalah amanah tu, tak apalah hantar je anak tu sekolah. Nanti kalau cikgu tak ajar, marah je lah cikgu tu. Kalau ustaz-ustazah dia tak bagi anak kita faham, kita serang je lah sekolah tu. Kita marah je cikgu tu. Kita lepas tangan. Hanya tanya, dapat nombor berapa tahun ni dik? Ya, setengah tahun dapat nombor berapa? Tengok macam mana iblis mendatangkan hasutan kepada kita supaya kita lepas tangan.
Ya, tuan-puan sekalian, Allahu Akbar. Ini Ustazah cerita terang-terang ya. Mungkin juga guru-guru anak-anak Ustazah juga mendengar. Semalam tuan-puan sekalian, terasa satu tamparan lah pada hati Ustazah. Okey, anak Ustazah yang bongsu kan, dia nak ambil peperiksaan UPPK. Okey. Jadi bila dia nak ambil periksa, so dia kena tunjukkan dia ada amali ya, ada tahriri, ada syafawi, ada bertulis, ada lisan dan sebagainya. Untuk semua subjek-subjek agama, ya, subjek agama. Ini Ustazah cerita terus terang. Ustazah nak gambarkan pada sahabat-sahabat sekalian bahawa kita semua adalah insan yang lemah. Kalau kita boleh lihat bahawa diri kita semua adalah insan yang lemah, so kita akan ada semangat tuan-puan. Kita boleh baiki keadaan insya-Allah. Ya, kalau tuan-puan nampak Ustazah macam semuanya senang, semuanya mudah, nanti tuan-puan pun jadi tak semangat juga ya. Rasa macam senang je Ustazah, tetap. Semuanya bermula dengan masya-Allah ya. Kita adalah manusia yang lemah. Jadi bila anak Ustazah bawa satu buku tuan-puan sekalian ya, satu buku, maknanya dia kata, okey Umi, ini buku dia. Ya, buku khas, semua sekali nota dalam tu ada untuk peperiksaan penilaian prestasi kemahiran agama ya, pemahaman agama. Baik, jadi bila dia bawa Ustazah pun try tanya dengan anak tu. Okey, buka muka surat ni, tanya, tak boleh jawab. Ya, tanya yang ni tak boleh jawab, tanya yang ni tak boleh jawab. Okey, lepas tu minta buat amali. Okey, cuba amali macam mana wuduk. Dia dah ada tata cara dia dalam buku tu ya. Boleh je anak tu memang sentiasa ambil wuduk kan, tapi yang diajar di sekolah ni tuan-puan sekalian dalam buku tu adalah sangat bagus. Daripada yang sunat untuk perkara sunat wuduk sampailah kepada yang jadi rukun. Anak kita mungkin biasa buat yang rukun je, yang sunat dia tinggal. Jadi bila Ustazah kata, okey dek, sekarang kita buat yang amali, ya, kemudian jadi banyak yang sunat-sunat tu tinggal. Ya, jadi Ustazah kata, Masya Allah, ini anak Ustazah tuan-puan sekalian. Dan waktu tu memanglah bila Ustazah pressure dia dengan soalan-soalan, ya, suruh dia buat itu ini, so dia anak bongsu, dia rasa nak nangis kan, ya, dia rasa sedih, rasa sayu nak nangis. Saya kata, Umi tak marah adik pun, Umi tak marah pun. Ya, Umi tanya je. Ya. Sebenarnya sahabat-sahabat, itu adalah tamparan yang hebat pada Ustazah. Itu tamparan yang hebat pada Ustazah. Bukan pada anak tu. Anak tu manusia, anak tu adalah anak kecil, anak kecil. Kalau kita tak cakap, dia tak tahu. Kalau kita tak bersungguh, dia pun akan lemah. Kalau kita tak kuatkan dia tak tahu apa yang perlu untuk dia. Sekarang yang kita nak yang kita nak bicarakan, siapa mak dia ni? Apa yang mak dia dah buat? Mak dia nak jadikan anak dia apa ataupun nak jadikan anak dia siapa? Ustazah rasa tertampar tuan-puan sekalian, tertampar. Ya, kamu ni sibuk ceramah ke? Ya, kamu ni sibuk apa ni? Terlepas pandang ke? Anak bongsu je pun. Ya, yang lain-lain dah besar-besar. Seorang ni. Masa tu Ustazah rasa malu tuan-puan sekalian, rasa malu. Dan Ustazah cari mana Ustaz. Ustazah masa tu nak pergi Johor Bahru tuan-puan sekalian, cari mana Ustaz. Ustazah kata, bang, abang tahu tak apa jadi dengan anak kita? Ya, maknanya dia tak dapat buat dengan sempurna. Ada perkara-perkara yang sunat tu dia tak tahu dan dia tak amalkan lagi. Okey, jadi Alhamdulillah Ustazah dah pergi Johor Bahru. Lepas tu Ustaz pun ambil masa sepanjang hari dengan anak tu, bantu dia untuk memahami. Dan Ustazah sebagai seorang ibu masa tu tuan-puan sekalian, merintih hati, merintih dalam bentuk apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Betapa comelnya anak ni kau bagi pada aku dulu ya Allah. Betapa tulusnya anak ni masa kau serah ke aku. Masya Allah, lahirnya anak yang sangat comel tuan-puan sekalian. Ia lahirnya seorang anak yang suci, bersih, tak ada dosa, tak ada apa. Anak yang sangat lembut hati tuan-puan sekalian. Ustaz tengok dia pada kecil sampai besar, dia lembut sangat hati dia. Ya, anak yang selalu datang minta maaf Mi. Bila salam dengan Ustazah, adik sayang Umi kerana Allah. Salam dengan Nabi dia, adik sayang Nabi kerana Allah. Macam ni kami menguruskan amanah. Ya, macam ni kami menguruskan amanah. Anak yang sangat lembut hati. Ya Allah, beri dengan baik. Tapi tiba-tiba dia tak dapat menyempurnakan fardu ain dengan sebaik-baiknya. Mak dia terlalai. Mak dia terlupa. Tuan-puan sekalian, Ustazah memang menangis. Ya, memang beristighfarlah pada Allah. Dan memang cakap pada diri, tolong bagi perhatian pada anak bongsu ni. Ya, ini anak bongsu ni.
Ya, bagi perhatian, tengok Quran ni macam mana. Tak nak berada pada skala yang biasa-biasa. Beri dia lebih daripada apa yang sepatutnya. Biar dia jadi lebih baik daripada mak bapak dia. Allahu Akbar, sahabat-sahabat semua. Kalau kita duduk fikirkan tentang amanah dan tanggungjawab, kita tak sempat dah nak fikir benda-benda tak apa benda yang melalaikan ke apa. Tak ada, tuan-puan. Ini satu cabaran kepada kami. Bagaimana untuk mengisi hati anak-anak untuk kenal kepada Allah dengan ilmu dan sebagainya. Sebenarnya kalau boleh nak peluk je ya, nak cakap, "Mi minta maaf, Dik, Mi minta maaf." Adik sama sekali tidak salah. Sama sekali tidak salah. Ya, yang salah adalah mak. Yang salah adalah Umi. Ya, Umi tak berikan betul-betul tumpuan, perhatian. Allahu Akbar. Ini baru kita muhasabah diri sendiri. Belum lagi Allah hisap kita akhirat besok, tuan-puan. Ya, jadi insya-Allah mudah-mudahan ya, bila kita buat yang 5 perkara yang saya sebut ni, mudah-mudahan insya-Allah hati kita tu rehat. Walaupun Ustazah nangis, walaupun Ustazah cakap tadi Ustazah muhasabah, tapi alhamdulillah ada kerehatan pada hati sebab kita tahu Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah kasihan belas, Allah ampun dosa kita ya. Dan Allah akan bantu kita. Allah masih beri kita ruang, masa, peluang untuk perbaiki keadaan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, buatlah sesuatu. Perubahan dalam hidup kita. Ya. Jangan hati tu jangan lelah. Ustazah pun dah cakap dah tadi semua beberapa ramuan dia untuk kita sama-sama perbaiki keadaan. Allahul Musta'an. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, berdoa dan terus berdoa. Ya, berusaha dan terus berusaha. Dalam masa yang sama kita gagah dan kuat dengan tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah rehat-rehat saja. Arih nafsaka minat tadbir. Semalam saya tengok ada orang kata takdir lah. Sebenarnya tadbir ya. Kata-kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Arih nafsaka minat tadbir. Rehatkanlah diri kamu daripada tadbir. Makna tadbir adalah menguruskan. Menguruskan dalam bentuk, menguruskan tadi, mengurus tanpa terikat dengan Allah. Mengurus dalam keadaan tidak tawakal kepada Allah. Tapi kalau mengurus dengan cara yang Allah perintahkan, ya, dengan meraihkan syariat, dengan berdoa, dengan ikhtiar tadi, dengan tawakal pada Allah, itu adalah menguruskan yang memang diamanahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah ya, panjang usia kita, mudah segala urusan. Kita bertemu lagi pada esok pagi, 6.45 pagi. Ya, tuan-puan panjangkan apa yang Ustazah kongsikan ini kepada adik-beradik yang lain, anak-anak yang lain. Ya, pada sahabat-sahabat yang lain. Dan jangan lupa sahabat-sahabat sekalian, pagi ini 8 Ramadan, ya, berikanlah sedikit ya infak kita, infak Ramadan kita kepada fasa pembangunan fasa kedua Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. InsyaAllah ini adalah ma'had kita bersama. Ustazah sangat teruja untuk menyiapkannya dengan izin Allah dan nanti akan menjemput siapa saja untuk datang ya dekat Tahfiz Madinatul Huffaz sebaik saja telah siap nanti insyaAllah. Ya, jadilah sukarelawan, berilah apa saja ya yang kita nak buat kebaikan, jadi ladang kat situ, ladang pahala kat situ insya-Allah. Terima kasih sahabat-sahabat semua, terima kasih semua ya yang terlibat dalam urusan live mihrab Ramadan ya. Di belakang tabir tu ramai ya tuan-puan sekalian. Ya, di belakang tabir ramai. Jadi terima kasih kepada semua yang mungkin manusia tak nampak tapi Allah Maha mengetahuinya. Ya, semoga kita semua mendapat barakah, taufik hidayah dan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, tuan-puan yang budiman, Ustazah mewakili warga Madinatul Huffaz mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas keprihatinan tuan-puan semua kepada pembangunan Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Ya Allah, ya Tuhan kami,
berikanlah ya Allah kepada semua yang menginfakkan harta mereka untuk membantu pembangunan tahfiz Madinatul Huffaz. Kurniakanlah kelapangan dan keberkatan kepada rezeki mereka. Kurniakanlah sakinah mawaddah kepada keluarga mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, hidupkanlah kami semua ya Allah. Dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada semua yang terlibat dalam pembangunan tahfiz Madinatul Huffaz redha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dan kepada mereka mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahul musta'an. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, tuan-puan yang budiman, Ustazah mewakili warga Madinatul Huffaz mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas keprihatinan tuan-puan semua kepada pembangunan Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah ya Allah kepada semua yang menginfakkan harta mereka untuk membantu pembangunan tahfiz Madinatul Huffaz. Kurniakanlah kelapangan dan keberkatan kepada rezeki mereka. Kurniakanlah sakinah mawaddah kepada keluarga mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, hidupkanlah kami semua ya Allah. Dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada semua yang terlibat dalam pembangunan tahfiz Madinatul Huffaz redha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dan kepada mereka mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahul musta'an. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, tuan-puan yang budiman, Ustazah mewakili warga Madinatul Huffaz mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas keprihatinan tuan-puan semua kepada pembangunan Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah ya Allah kepada semua yang menginfakkan harta mereka untuk membantu pembangunan tahfiz Madinatul Huffaz. Kurniakanlah kelapangan dan keberkatan kepada rezeki mereka. Kurniakanlah sakinah mawaddah kepada keluarga mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, hidupkanlah kami semua ya Allah. Dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada semua yang terlibat dalam pembangunan tahfiz Madinatul Huffaz redha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dan kepada mereka mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahul musta'an. Jazakumullah khairan katsira.